Bersama saya Masra Malak dalam rentasan berita edisi 1461. Antara paparan utama. Anwar dikata bodoh, cerdik sangatkah Mahyadin? Apa lagi yang hendak kita rungutkan? Sokong jangan membau rebah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kritikan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mempertikaikan tindakan Kerajaan Perpaduan mengerah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA mengedar beras putih tempatan BPT dilihat amat tidak wajar. Bagi Ahli Parlimen Segamat R. Yunis Warren, pembangkang tidak sepatutnya mempolitikkan isu FAMA, hanya bertugas untuk mengedar sayur dan buah-buahan bukannya beras. Dalam keadaan rakyat dan negara terdesak putus bekalan BPT untuk kegunaan seharian. Saya nasihatkan pembangkang PN untuk bersama-sama mencari penyelesaian kerana isu beras ini mendatangkan kesan kepada semua orang tanpa mengira parti politik. Pembangkang perlu memberi cadangan yang membina, bukan merumitkan keadaan dan menyalahkan kerajaan, katanya ketika dihubungi Suara Keadilan. Sedar atau tidak, pelan yang tidak cekap oleh kerajaan sebelum ini menyebabkan shortage kekurangan beras tiba-tiba berlaku. Sebab itu pembangkang tidak boleh menyalahkan kerajaan semata-mata. Walaupun Kerajaan Perpaduan baru 10 bulan mentadbir, tetapi kita serius dengan mewujudkan satu kementerian yang khusus kepada keterjaminan makanan sebelum ini, iaitu PN, tidak ada pun, ujarnya di petik Suara Keadilan lagi. Malam semalam, dalam ceramahnya di pilihan raya kecil Dun Pelangai, Mahyadin mencemooh tindakan kerajaan yang mengarahkan FAMA untuk terbabit dalam pengedaran beras. Konon katanya tindakan itu akan menyukarkan tugas harian FAMA mengangkut sayur-sayuran dan buah-buahan dari ladang ke pasar. Bagaimanapun, Mahyadin tidak pula memberi cadangan agensi mana yang boleh digunakan oleh kerajaan bagi menggantikan peranan FAMA. Jelas Mahyadin kononnya kekurangan beras, telur dan kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup membuktikan kecelaruan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi hari ini dibaca berita Haji Muhammad Sabu menteri apa? Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya sudah kata tak betul sebab ini bukan kerja FAMA. Sekarang, saya nak tanya siapa Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna? Yang baru meninggal Datuk Seri Salihuddin Ayub tapi sampai sekarang tidak diisi. Ini krisis. Takkan Perdana Menteri nak memangku jawatan itu? Lantiklah ahli-ahli parlimen yang layak dan sesuai. Katanya ketika ceramah di Felda Cemomoy dekat Bentung. Tambah Mahyadin lagi, jika FAMA menguruskan beras, pihak mana yang akan mengambil alih tugas untuk memasarkan sayur daripada pekebun tempatan? Saya sebutkan itu. Itu satu langkah bodoh. Jarang saya cakap orang bodoh. Katanya lagi di Petik Malaysia Kini semalam. Mengulas lanjut, Mahyadin berkata tidak pernah dalam sejarah negara FAMA menghantar beras. Katanya lagi meskipun bersifat sementara, ia adalah sesuatu yang tidak kena. Apa yang tidak kena bagi pandangan Mahyadin dan apa salahnya kalau FAMA yang menjadi pihak terbabit dalam pengedaran beras dalam keadaan terdesak seperti ini? Sedangkan ketika beliau menjadi Perdana Menteri, tebuk atap sebelum ini, darurat dicipta dan parlimen ditutup pintunya sedangkan ia tidak wajar dibuat. Itu hendak dikatakan sebagai apa? Terlebih cerdik atau bagaimana? Kata dulang paku serpih mengata orang dia yang lebih. Perlu diingat, masalah bekalan telur sudah berlaku dengan teruknya sejak dari zaman Perikatan Nasional lagi. Kenapa hari ini nak tunjuk hero, kononnya kalian mentadbir dengan sempurna? Ya, masalahnya bekalan telur dan minyak serta kenaikan harga yang menggila berlaku pada zaman PN. Sehingga akhirnya terbongkar anak pemimpin PN yang menyuruk minyak. Anak siapa? Mahyadin lebih tahu jawapannya.
Berbanding dengan kerajaan terdahulu, kerajaan Madani lebih serius dalam menyelesaikan isu bekalan dan menggunakan apa sahaja sumber kerajaan untuk memudahkan urusan pengedaran dan penjualan bahan makanan. Untuk pengetahuan Mahyadin dan kuncu-kuncunya, Anwar bukan buat kerja bincang atas katil. Beliau sangat teliti dan berhati-hati, bukan buat sesuatu secara sembrono seperti kamu. Perlu diketahui bahawa kos pengangkutan untuk Lembaga Pertubuhan Peladang LPP dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan ditanggung sebahagian oleh Kementerian Keuangan supaya dapat mengurangkan peningkatan kos. Apa yang susah sangat hendak difahami jika tiada apa yang baik hendak dibicarakan dalam ceramah kempen politik, diam lebih baik. Kerana setiap kali pimpinan PN bersuara, kebodohan dan kedanggalannya sangat memalukan, tak kira pimpinan atasan, anak muda, wanita atau akar umbi mereka. Semuanya tiada kerja lain mencari salah, menfitnah, berkata lucah dan menafikan kejayaan orang lain. Tapi sayang, menantu pemimpin mereka kini hilang entah ke mana. Jadi siapa sebenarnya yang kelihatan bodoh? Mereka dan keluarga mereka. Hati gajah sama dilapah, hati nyamuk sama dicecak. Tahukah anda, subsidi dikeluarkan kerajaan untuk rakyat di seluruh negara termasuk elektrik, minyak dan makanan dijangka mencecah 81 bilion ringgit tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, walaupun angka itu dilihat tinggi, mengurangkan jumlah subsidi itu tanpa melihat kepada keperluan rakyat bukan satu pilihan kepada kerajaan bagi memastikan rakyat tidak terbeban terutamanya dengan kos sara hidup masa kini. Justru katanya, rasionalisasi subsidi yang sedang dilaksanakan kerajaan adalah penting dalam memastikan rakyat dapat dibantu dan ekonomi negara sentiasa kekal ampuh. Subsidi ini campur tangan kerajaan untuk kurangkan beban rakyat. Subsidi untuk ayam dan telur pula 3.8 bilion ringgit. Tetapi kurangkan subsidi bukan pilihan kerana ia membebankan rakyat, jadi perlu dasar lebih ampuh kurangkan subsidi iaitu rasionalisasi subsidi. Dengan jumlah subsidi tinggi, tidak ada negara mampu bertahan. Akan ada yang kurangkan. Katanya berucap merasmikan Konvensyen Pengurusan Hal Ehwal Islam sempena Ijtimak Perdana Agensi Agama Seluruh Malaysia IJPAM 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di sini malam Rabu. Anwar berkata menerusi langkah rasionalisasi itu, subsidi elektrik untuk 1% kumpulan rakyat terkaya telah dibatalkan, namun ia tidak akan membebankan kerana 99% rakyat tidak akan terkesan. Perdana Menteri turut berkata baru-baru ini beliau juga meminta Lembaga Tabung Haji TH supaya mengkaji semula subsidi bagi kos mengerjakan haji untuk golongan kaya yang mana kos subsidi golongan itu akan dapat dimanfaatkan semula kepada golongan yang lebih memerlukan. Rasionalisasi ini saya minta kepada masyarakat Muslim. Paling kaya tidak diberikan subsidi bagi membantu jemaah lain. Ia diterima baik. Ada 400 orang jemaah yang layak subsidi haji menolak subsidi supaya tidak bebankan orang lain bayar kos haji. Anwar berkata ramai yang mengulangi kenyataannya pada 2008 menyebut hari ini menang, esok harga minyak turun. Dan beliau menjelaskan pada tahun itu harga minyak di negara ini lebih tinggi daripada negara pengeluar minyak seperti Arab Saudi. Sekarang kos meningkat berkali ganda. Harga minyak di Arab Saudi lebih tinggi daripada Malaysia. Brunei rendah sikit. Tampungan, dukungan dan sokongan subsidi minyak ini kita bantu rakyat. Kita jelaskan hal ini terutama kepada rakyat. Kita ikhlas dan bertanggungjawab, tidak payah politikkan isu ini, katanya lagi. Sementara itu katanya langkah kerajaan memberikan subsidi sebanyak RM950 bagi setiap tan metrik beras putih import BPI kepada Sabah dan Sarawak adalah penting dalam usaha membantu rakyat terutama golongan miskin di negeri itu. Tidak mungkin kita mahu lihat rakyat Sabah miskin ini terbeban dengan harga beras melambung tinggi. Ada tempat harga beras itu RM45, RM41, RM39 pek 10 kilogram. Jadi dengan subsidi ini kita dapat turunkan harga kepada RM31. Kita kurangkan beban dan tekanan rakyat, katanya di petik bernama.
Beliau berkata bagi kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak, mekanisme bagi memastikan harga beras itu tidak melambung akibat kos pengangkutan akan dibincangkan dan dicari bagi membantu rakyat di kawasan berkenaan. Apa lagi yang hendak kita rungutkan? Tahukah anda bagaimana kerajaan mendapatkan keuntungan sehingga dapat membantu rakyat meringankan beban kos sara hidup sehingga mencecah 81 bilion ringgit ini? Ia adalah melalui penjanaan keuntungan daripada pembangunan ekonomi yang datangnya daripada para pelabur yang percaya kepada kestabilan politik di Malaysia. Justru, ayuh kita sama-sama stabilkan politik negara. Usah dipedulikan niat jahat pihak tertentu untuk tebuk atap. Usah diberikan kepercayaan kepada kata-kata pembangkang yang tidak faham perlembagaan tapi ada hati nak tadbir urus negara. Usah dipedulikan rakyat jahat mereka yang tidak pernah berkenan dengan apa sahaja usaha baik yang dilakukan kerajaan perpaduan demi kesejahteraan rakyat. Sehinggakan PRU dan PRN serta PRK pun tidak tahu dibezakan, patutlah demokrasi dibogilkan dan diperkosa ketika mereka mentadbir negara selama 33 bulan. Dan tahukah anda ketidakpercayaan pelabur untuk datang ke Malaysia adalah sejak langkah Sheraton pada Februari 2020 yang didalangi Tan Sri Mahyadin dan Tan Sri Abdul Hadi Awang serta Ketua Pembangkang Datuk Sri Hamzah Zainuddin yang mencipta huru-hara dan dipandang hina di mata dunia. Darurat, tutup parlimen, tutup kilang, gulung tikar perniagaan, pelabur lari, rakyat kebulur, hilang pekerjaan, kibar bendera putih dan bunuh diri. Semua itu berlaku dengan dahsyatnya ketika mereka menjadi kerajaan. Dan ketika hari ini, mereka terus menjual naratif kononnya kerajaan akan tumbang bila-bila masa demi melihat rakyat sengsara, hidup miskin dan ekonomi merudum. Itulah isi hati perut mereka. Pemimpin beginikah yang anda harapkan untuk membela nasib negara dan rakyat? Maklumat ada di hujung jari anda. Tepuk dada, tanya selera. Kemarin, kedengaran suara yang tidak enak didengar apabila Parti Komponen Barisan Nasional BN, MCA menggesa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melepaskan jawatan sebagai Menteri Keuangan untuk memberi tumpuan kepada pentadbiran negara di tengah desas-desus mengenai perombakan kabinet. Jurucakap parti itu, Mike Chong berkata, Anwar sebaliknya perlu melantik Menteri Keuangan kedua yang boleh memberi tumpuan kepada hal-hal ekonomi sekaligus membolehkan Anwar memberi tumpuan kepada urusan pentadbiran negara. Beliau berpandangan Anwar perlu mengambil langkah itu memandangkan rakyat pada masa ini dihimpit kenaikan kos sara hidup dan pendapatan tidak meningkat sedangkan kerajaan tiada arah tuju ekonomi yang jelas. Berkaitan itu, kami menyeru Perdana Menteri mempertimbangkan untuk mengambil pilihan yang disebutkan di atas untuk memberi tumpuan yang lebih baik dalam menyelesaikan dilema ekonomi negara, katanya dalam satu kenyataan. Chong yang baru-baru ini dipilih sebagai timbalan Ketua Pemuda MCA turut mencadangkan agar Anwar memecat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu kerana didakwa hanya menimbulkan kontroversi dan gagal melaksanakan tugas mereka. Menerusi kenyataan dalam versi bahasa Cina, Chong juga meminta Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming ditukar. Beliau mendakwa Rafizi gagal mengukuhkan ekonomi negara dan pendapatan rakyat, sebaliknya meminta orang ramai memasak sendiri di rumah dan tidak makan di luar. Untuk rekod, dalam wawancaranya dengan Malaysia Kini pada September lalu, Rafizi tidak menggesa orang ramai untuk memasak di rumah. Rafizi berkata orang ramai menjadi ketagih untuk makan di luar sehingga mengurangkan pendapatan boleh guna mereka. Bagaimanapun, kata Rafizi, rakyat tidak boleh dipersalahkan. Sebaliknya menyalahkan perkara itu kerana dasar kerajaan terdahulu. Selain itu, Chong berkata Muhammad Sabu pula gagal menyelesaikan masalah kekurangan telur dan beras yang dihadapi negara. Dia bukan sahaja gagal menghalang masalah ini daripada berlaku, malah juga gagal menangani kenaikan harga barangan keperluan harian yang mendadak, katanya lagi. Sementara itu, Chong berkata Nga perlu digugurkan daripada kabinet kerana terus bertindak seperti ahli politik pembangkang walaupun kini menjadi menteri.
Beliau merujuk tindakan memalukan mendiang aktris Hong Kong Lydia Sham semasa ceramah dalam kempen pilihan raya kecil di Pelangai dan meletakkan logo DAP pada cek olok-olok ketika menyampaikan sumbangan kerajaan kepada beberapa sekolah. Dia telah mencemarkan imej kabinet dengan teruk dan merupakan salah seorang menteri yang mesti dipertimbangkan untuk digantikan, kata Chong. Sebagai respon, ada beberapa figura dalam kerajaan perpaduan yang cuba menenangkan kegelojohan pemimpin pemuda MCA itu yang disifatkan terburu-buru mencadangkan beberapa kementerian dirombak termasuk Kementerian Keuangan. Ahli Parlimen Batu Pahat, On Abu Bakar menegur Chong dengan berkata, sebagai rakan komponen dalam kerajaan perpaduan, pemuda MCA seharusnya memberi fokus kepada usaha menguatkan gabungan 19 parti itu dan bukan sebaliknya. Sebagai rakan komponen, tidak wajar kenyataan sebegitu dibuat. Saya fikir pemuda MCA seharusnya membuat perkara memperkukuhkan kerajaan perpaduan dan bukan membuat kenyataan melulu seperti itu, katanya ketika dihubungi Suara Keadilan. On memuji prestasi yang ditunjukkan oleh 3 kementerian yang dipertikaikan yang berusaha membantu meningkatkan prestasi negara. Tambahnya lagi, walaupun ekonomi negara pada ketika ini berdepan dengan pelbagai cabaran, namun dasar yang diperkenalkan oleh 3 kementerian itu mampu menyelesaikan masalah yang berbangkit selain mengukuhkan ekonomi negara. Kalau kita lihat Kementerian Ekonomi dan Kementerian Keuangan, banyak program dan dasar yang mereka lakukan seperti dasar ekonomi madani, jelas menetapkan sasaran negara untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, isu kekurangan beras putih tempatan pun semakin memulih dan Kementerian Pertanian telah memberi jaminan meningkatkan pengeluaran padi negara supaya isu bekalan tidak berulang lagi. Walaupun kurang setahun kerajaan perpaduan wujud, tetapi kita lihat banyak dasar dan inisiatif baru yang dibuat. Jadi berilah peluang untuk mereka buat kerja, katanya lagi. Sesungguhnya menyuarakan pandangan dan pendapat itu merupakan sesuatu yang sangat positif demi kemajuan dan perjalanan yang baik, tak berurus negara. Sesiapa saja boleh memberi pandangan asalkan ianya berniat untuk memperbaiki kesilapan dan kekurangan demi kebaikan bersama. Namun rasanya alasan yang diberikan untuk menukarkan menteri bagi 3 kementerian itu dilihat tidak berapa kukuh, malah dilihat sedikit gelojoh. Ini kerana kerajaan perpaduan kini dilihat sedang bergelut secara berhemah dan berhikmah untuk kebaikan ekonomi negara di samping terus ambil peduli permasalahan rakyat yang perlu diselesaikan. Kami yakin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para menteri kabinet mempunyai ramuan terbaik untuk membina negara. Kepada Chong dan On, rakyat amat menghargai pandangan dan teguran ikhlas anda berdua. Terima kasih yang tidak terhingga, moga ianya membawa kebaikan untuk negara. Namun perlu juga diingat, sahabat yang jujur adalah sahabat yang menegur dengan penuh ikhlas, umpama cermin yang tidak pernah menipu. Tetapi sahabat yang tidak ikhlas, sokongannya akan membawa rebah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Romala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.